أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بخير. Alhamdulillah, yang saya hormati dan juga imam kita Pak Haji Dolah, Pak Haji Samsuri, sahabat-sahabat, jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Pertama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnianya kita dapat sama-sama hadir serta mengikuti kuliah maghrib pada malam ini. Dan juga syukur hujan lebat tadi saya ingat tak sampai dah. Dekat Putrajaya tu lebat, sampai sini dia ada baru nak masuk hujan kan. Sana dengan guruhnya yang kuat, angin dia, kemudian hujannya. Jadi saya ingat tak sampai dah. Masuk ke Access Max tu pun jam dah. Saya bagi tahu rumah ni tak boleh ni. 7.30 kalau tak sampai telefon Tuan Haji memang tak jadilah kata. Tiba-tiba Allah bagi ruang dekat tu sampai ke masuk dalam pergi bangsa tu kan, clear sampai sini berapa minit je. Alhamdulillah sampai juga tujuan dan matlamat dengan niat kita untuk menyampaikan sedikit apa yang terkandung di dalam Al-Quran untuk saya dan juga tuan-tuan sekalian. Ya, kita baca ayat. InsyaAllah pada malam ini kita masuk kepada surah yang baru, surah selepas surah yang dulu Al-Infitar. Sekarang surah yang ke-83 iaitu Al-Mutaffifin. Malam ni kita membicarakan surah Al-Mutaffifin, ya, iaitu surah yang ke-83 juzuk 30, di mana surah Al-Mutaffifin juga mempunyai 36 ayat, ya, 36 ayat. Surah ini diturunkan di Mekah, turunkan di Mekah atau dinama Makkiyah. Surah dalam aplikasi apa, muka surah apa ni? Aplikasi kita dua Mutaffifin. Mutaffifin ada kan? Saya pun telefon mana pergi dah. Alhamdulillah kita dah sampai ke surah Mutaffifin tu. Mutaffifin ni jauh jugalah daripada surah An-Naba tu. Kata berkah lah, berkah sebenarnya. Pengajian Al-Quran dan ilmu-ilmu yang lain kalau kita libatkan dengan aktiviti-aktiviti, insya-Allah mendatangkan keberkatan. Itu yang saya rasa lah. Jadi surah Al-Mutaffifin, jumpa ya. Okey. Kita baca dululah ya. Baca ikutlah secara musyafahah ya. Saya nak kira ambil ayat 1 hingga 17 ya. Kita malam ni 1 hingga 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin
للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب بالعالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا يتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون itu ada tanda sin di atas tu apa je? Sakta. Berhenti tanpa mari ngambil nafas. Okey. Faham? Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون جوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم. Terima kasih dan alhamdulillah musyafahah bacaan, semoga mendapat pahala sama-sama dengan bacaan kita insya-Allah. Baik, kita
tafsirkan ayat ini, kita fahamkan dulu. Surah ini surah Al-Mutaffifin. Mutaffifin artinya orang-orang yang curang. Orang-orang yang curang. Jadi asalnya at-tafif. At-tafif artinya curang. Buat sesuatu di luar batasan. Ya. Itu artinya curang. Curang dalam apa? Dalam timbangan. Orang-orang bisnes. Orang bisnes ni kena ambil perhatian ini ya. Mutaffifin. Tak kira lah bisnes secara kecil-kecilan ataupun secara besaran ataupun secara meluas. Surah Mutaffifin ini mengandungi 36 ayat ya. Yang kita baca itu 17 ayat. Ayat. Dia adalah merupakan surah yang ke-83 selepas daripada surah As-Sama' Infitar lepas itu dia Al-Mutaffifin ni. Jadi Mutaffifin ini dibangsakan dengan Al-Makiyah. Kenapa? Dia turun semasa Nabi SAW berada di Mekah. Surah ini surah Makiyah kalau kita lihat dari segi makna lafaz dan makna ayat ini berunsurkan kepada keyakinan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya ialah kita lihat timbangan ataupun timbangan, menimbang barang-barang yang nak dijual dan sebagainya. Ini kata Ibnu Mas'ud dan rekan yang lain, mereka mengatakan ini membangsakan surah Makkiyah sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada kalangan di kalangan Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas dan Ikramah juga mengatakan surah ini adalah diturunkan di Madinah. Dikatakan Madaniyah. Kenapa? Pada ketika itu orang-orang Yahudi daripada kalangan Bani Qunaiqah. Bani Qunaiqah ni mereka berurusan di pasar-pasar. Mereka menguasai ekonomi di pasar. Orang Yahudi ya, Bani Qunaiqah. Mereka menguasai ekonomi di Madinah ketika itu. Kena banyak berlakunya penindasan, penipuan, pendustaan dan sebagainya. Orang Yahudi tahulah kan. Kata nak gencatan senjata perang lagi. Senjata tak jadi senjata. Itu kerja orang Yahudi tu. Dia nak klaim balik tempat dia tu di Madinah tu kan. Ada kan. Selalu penceramah selalu sebutkan tentang orang Yahudi ni. Bila dia dapat menguasai Masjid Aqsa tu, dia akan klaim pula tempat Madinah, tempat lama yang dia benci Nabi Muhammad. Dia kan benci dengan Nabi Muhammad kan. Dia tak suka dengan Nabi Muhammad. Dia benci Nabi Isa, dia benci Muhammad. Klaim tempat dia kena Nabi Muhammad tu dia mengusir orang-orang dia dulu. Bani Qunaiqah 1400 tahun yang dulu pun. Mereka duduk di situ. Jadi dengar ceritanya dia ada tempat dah di Madinah tu. Kan? Ada dah dia punya kira pekan dia lah. Kan? Bahaya betul lah. Jadi ini Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuklah kepada kita wallahu alam apa akan berlaku masa datang. Jadi inilah berlaku akhir zaman lah. Sebab itu kita kena tengok-tengok tadabbur segi Quran ni, dapatlah sedikit tak banyak kot. Kalau yakin betul-betul kita yakin sebenar-benarnya, sedikit sebanyak kita dapat memahami, kita rasa gerun dan takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah Al-Mutaffifin. Jadi surah ini dinamakan surah Al-Mutaffifin, orang-orang yang curang, kerana dia dimulai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wailul lil mutaffifin. Binasalah ataupun celakalah. Itu bahasa kasarnya kan. Bagi orang-orang yang curang dalam menakarkan ataupun dalam timbangan-timbangan, baik dia mengurangkan ataupun menambahkan. Kalau menambah ada keuntungan, kalau dibenarkan tidak ada masalah. Tetapi menambah semata-mata ada tujuan lain, ataupun lagi teruknya mengurangkan timbangan. Lagi teruknya timbang benda yang busuk, benda yang baik, benda yang tak baik dengan timbangan dicampur. Itulah dikatakan wailul mutaffifin. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kita tengok penyesuaian surah ini dengan surah-surah yang sebelumnya. Surah Infitar.
dan nadanya sama menceritakan tentang akan berlakunya khabarnya yang akan datang, iaitu akhirat. Ya, di mana surah ini ada mempunyai 4 kaitan dengan surah sebelumnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala di akhir surah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan hari kiamat. Fal yawmal ladzina amanu iaitu pada ketika seseorang sama kali tidak berdaya. Ya, dengan urusannya fa yauma idzil lillah, kena urusan pada hari akhirat itu adalah urusan kekuasaan Allah. Tetapi dalam surah Al-Mutaffifin ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan, ya, pada ketika pada hari urusan di akhirat esok, Allah menceritakan dalam awal surah ini, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Itu merupakan satu ancaman. Yang keduanya, masing-masing daripada surah ini tersebut menjelaskan keadaan pada hari kiamat. Dan yang ketiganya ialah pada surah sebelumnya Allah menceritakan, menyebut tentang malaikat. Nyata malaikat pencatat amal. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Kita ada penjaga, iaitu penulis kita. Siapa? Atib bin Atib. Itu dia dulu surah-surah yang sebelumnya. Dan yang ini menyebut mengenai para malaikat menulis. Memang ditulis, apabila dah tulis di catatan amal bukunya, kemudian diletakkan di satu tempat. Ada dikatakan tempat sijin bagi orang yang durhaka, dan illiyin, kitab tu diletak tempat yang tinggi bagi orang yang berjaya. Itu ya. Itu mutaffifin. Allah Subhanahu menyebut 2 kelompok manusia, orang baik dan orang durjana. Orang baik dan orang jahat lah. Dan masing-masing ada dalam 2 surah ini. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati sekalian, kandungan daripada surah ini, surah Al-Mutaffifin ini, memberi perhatian tuju kepada perkara-perkara yang khusus masalah hari kiamat yang menakutkan. Sebab itu permulaan surah ini menakutkan tentang orang-orang yang buat jahat, ya, menimbang tidak baik, penimbangan tidak betul, mendapat siksaan yang pedih. Yang keduanya menjelaskan bahawa ada catatan amal yang apa kata rosak, amal yang buruk akan mendapat catatan buku yang di dalam sijin ini penjara yang akan kita kupaskan nanti. Yang ketiga, surah ini juga memberi keterangan untuk dibandingkan, diambil pelajaran, serta mengumpulkan antara anjuran dan ancaman bahawa catatan-catatan orang yang baik ada tempatnya, iaitu illiyin. Itu tempat yang tinggi, tuan-tuan. Dan surah ini diakhiri dengan menyifat sifat orang-orang yang durjana terhadap kaum mukmin. Ya. Yang berlaku sekarang ni orang-orang durjana, orang yang zalim, tidak ada peri kemanusiaan, tak ada hati perut. Tak ada hati perut. Hati jahat. Apa lagi nak kata ni? Laknat. Tu dia. Itu jana di akhir ni. Esok-esok fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Dia tak kira. Pada besok hari ni dia ketawakan kita. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Hari ini orang-orang yang zalim, orang yang buat menyakiti orang, hari ni dia ketawakan kita. Dia buat peperli, dia padam lampu lah, dia buat TikTok macam mana lampu padam, pakai tudung, minum air, dia orang tak ada air orang sana. Dia buat macam tu lah. Kemudian di Baitul Maqdis tu ikut suka dia nak terajang orang, nak tangkap ikut suka dia je. Penakut, kena ada persenjata konon, ya. Kerana itulah mereka mentertawa, mereka menggejek, mereka nak buat sesuka hati. Hari ini. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut
fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Nanti di hari akhirat gilingan pula orang beriman, orang mukmin akan mentertawakan mereka. Kenapa? Mereka dah masuk dalam neraka, terjelik-jelik, kita pun menjulakkan mata macam ni. Buat bangkal gila kan? Apa kamu buat sekarang? Kita akan buat dia macam tu, ya, kepada orang-orang yang menghina orang-orang mukmin, orang beriman. Itu ancaman-ancaman daripada akhir surah Al-Mutaffifin ini nanti. Tuan hadirin yang dirahmati sekalian. Baik, kita beri makna dulu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Mengasihi. Wailul lil mutaffifin, dan celakalah atas orang-orang yang curang. Alladzina idza ikhtalu 'alan nasi yastawfun, yang apabila menerima sukatan dari orang lain mereka minta dipenuhi. Wa idza kaduhum aw wazanuhum yukhsirun, tetapi apabila menyukat atau menimbang untuk orang lain mereka merugikan, mereka mengurangkan. Gitu. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun, apakah tidak menyangka orang-orang itu bahawa mereka akan dibangkitkan liyaumin azim, di hari yang besar, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, iaitu hari dibangkitkan manusia untuk menghadap Allah, Tuhan sekalian alam. Baik, tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, apa dimaksudkan wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun? Baik, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, iaitu apabila mereka menerima sukatan dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dia minta, sebab itu mereka tidak mau rugi, mereka minta banyak, minta lebih lah sikit kan. Dia nak berniaga, pergi ke pasar borong, beli sayur, nak beli sayur ataupun belikan untuk berniaga, pergi ke pasar borong, belikan banyak-banyak, lebih sikit, tambah sikit, minta tambah. Tetapi bila sebaliknya, bila dah dapat ikan, balik dia berniaga, dia pula mengurangkan timbangan tu. Contohnya sekilo tadi, cukuplah 1 kilo, tapi dia minta lebih 1,5 kilo. Dengan bayaran yang murah, kena ambil untung, dia balik, dia jual tak sampai 1 kilo. Gitu. Dibuatnya lah sukatan atau timbangan yang curang. Kelihatan dari luar bagus, padahal di dalamnya ada alas sukatan. Sehingga kalau digunakan, isinya jadi kurang dari yang semestinya. Ini perniagaan yang curang ni, tuan-tuan. Saya dulu, di masa duduk di Sabah tu, semua Sabah tahu lah, minta maaf lah kan, saya selalu kena dekat Sabah dulu. Dekat Sabah tu, timbangan tu dia switch, dia adjust, nampak 1 kilo. Rupa-rupanya menipu, sampai rumah tak sampai pun 1 kilo, lebih kurang 300 gram kurang tu. Sebab kita rasa ringan sangat. Bila ditimbang tak sampai pun 1 kilo, kita pun nak marah lah. Itu dikatakan boleh merosakkan. Kerana isi je jadi kurang, atau anak timbangannya dikurangkan beratnya, atau timbangan itu sendiri rosak, kena dirosakkan kan, timbangan tu tak sampai 1 kilo. Saya pula pernah kena di sini, beli ikan dekat pasar burung lah kan, kita beli ikan pasar burung, kita lepas sikit, kita lepas lah, tak perasan. Dia cepat-cepat tu kita nak tengok, nampak macam betul. Itu satu. Bila balik rumah, tak cukup 1 kilo. Saya tak beli dah kedai tu, pergi ke kedai lain pula. Yang meniaga tu Myanmar kan. Myanmar tu. Saya tengah lepas masa tu. Kita pilih ikan elok-elok 1 kilo. Timbang, dia timbang lah. Rupa-rupanya dia dah sediakan ikan yang buruk tu dekat sini, dekat tepi dia ni, dekat meja dia. Bila dia dah balik, kita balik, dia tukar yang tu.
Sampai rumah, kenapa ikan aku buruk sana? Ditukarnya. Itu perniagaan yang curang namanya tu. Bagaimana perasaan kita tu? Hei, geramlah. Besok saya jumpa, you bohong, you penipu. Dia kata. Senyap dia. You penipu. Saya tak beli dengan you lah, you penipu. Ya? Penipu kena dia meniaga. You tak untung meniaga punya. You untung pun tak ada berkat lah, saya kata. Untung pun tak ada berkat. Memang nak cari kaya, nak cari untung konon, tetapi tidak menguntungkan sebenarnya. Tuan hadirin yang dirahmati sekalian, ya. Jadi pada ayat yang pertama dikatakan wailun bagi mereka ni. Artinya celaka atas mereka. Mereka lah pangkal bala merosakkan pasaran dan merosakkan amanah. Mereka inilah yang merosakkan pasaran. Orang akan tengok, pasar tu kan betul masuk situ bohong lah, rugi. Ya, kalau dekat KK dulu saya tahu tempat tu jangan pergilah. Ini bohong. Kamu kan di apa nak ditaisnya kan. Kita jadi mame. Ambil je. Pandai orang. Ini apa nama ni, Filipin yang datang masuk tanpa ada dokumen. Dulu sekarang ni dah okey dah. Dulu ya Allah. Ya, masa kita bulan nak masuk hari raya, dia orang pedang tu dia punya bubur balut dengan newspaper ya. Dia bunuh kawannya tu. Depan polis boleh buat dia tahu. Begitu kita pun takut dengan bandar masa tu. Tapi sekarang ni alhamdulillah dah bagus dah. Dah ada pertahanan. Penjaga dijaganya. Jadi mereka inilah yang merosakkan pasaran. Dalam ilmu ekonomi sendiri dikatakan bahawa keuntungan yang dapat dengan cara demikian tidaklah menguntungkan sebenarnya. Tidaklah menterpuji kerana ia dapat merugikan orang lain dan merosakkan pasaran, membawa nama yang tidak baik. Nama yang tidak baik. Malaysia tu orang dari luar dia akan lihat Malaysia ni macam mana. Orang akan luar Malaysia. Bagi kita di rumah, kita akan melihat di luar ni macam mana. Timbang pun tak betul timbang pun tak betul. Jadi tuan-tuan itu dikatakan wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastufun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tetapi apabila dia menakarkan kepada orang lain dengan takaran yang kurang. Dengan takaran yang kurang. Liyaumin azim. Allah Subhanahu wa taala menyebut wa idza ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim. Apakah tidak menyangka orang-orang itu bahawa mereka akan dibangkitkan? Apakah tidak mereka menyangka bahawa mereka suatu hari akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah tidak terkenang dalam hati mereka bahawa dia kata kekayaan yang dapat dengan jalan yang curang yang merugikan orang lain itu tidak akan kekal. Ya? Dia rasa macam mana tu? Boleh dapat dia banyak, tetapi dia tak merasai benda yang dia dapat tu tidak ada berkah. Konsep berkat dia dah tahu. Konsep berkat. Penipuan, pendustaan. Kita lihat sekarang kan, scammer, macam-macam scammer yang masuk dalam mindset kita. Tiap-tiap malam kita dengar berita kena scammer. Bukan sedikit, ratus ribu. Satu kali panggilan. Macam saya ni macam nak pencen. Hari-hari 2-3 dia punya scammer masuk. Padam tu Sila klik. Klik aja habislah dia. Kawan kita kalau klik je habis. Dia boleh kontak kita punya akaun dan sebagainya. Ni sekarang ni dia hantar kad free. Ada kad free percuma. Klik sekian, ada juga dia hantar ke rumah tu. Tapi ada juga yang kena tipu. Apa-apa cara pun scammer ni.
beli kereta. Deposit 3,000 je. Bayar 3,000 je. Boleh dapat besok 3 hari boleh dapat 3,000 harga dia bil payah, dan harganya sebenarnya 300,000 contohlah. Hanya diberi 60,000 je harga kereta tu. Kereta itu dibuatlah muka pengarah custom. Muka pengarah custom elok je. Pengarah custom menyebut bahawa kereta ini telah disita apa semua, kemudian akan dijual. Tinggal 6 biji. Hari ini juga sampai jam 6 petang. Wah, orang pun rasa macam apa namanya, ya nak berbeli itu kan. Dengan deposit 3,000 dulu. Beri 3,000, masukkan 3,000. Habis jualan 6,000 sebelum jam 6 dah dapat dah. 3,000 kali dengan 6. 18,000 dah dapat. Skema tu. Itu kawasan tu saja, dan kawasan lain lagi. Saya rasa dah dapat ratusan ribu juga tu. Berhati-hati. Dah ni tunggu mana kereta dapat tak? Tak dapat. Bila? Tunggu lagi dah 3 bulan. Sampai mati. Tunggu tu kan. Tak akan dapat. Jadi macam-macam skema yang inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Mereka tak ada rasakah suatu hari mereka akan bertemu dan dibangkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala liyaumin azim, ya. Di hari yang besar, iaitu hari akhirat. Itu kita dah sama bincangkan dalam surah yang sebelumnya. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, di mana mereka akan dibangkitkan, dibangunkan manusia semuanya itu pada di hari yang besar, Tuhan sekalian alam. Berhadapan dengan Tuhan sekalian alam, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita besok di akhirat esok, yauma yaqumun, qama asal perkataannya qama. Qama dibangun. Kita tidak ada duduk macam ni, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan, kita di akhirat esok di padang mahsyar kita berdiri. Kita berdiri, kita tak duduk. Yauma yaqum. Di hari esok kita bangun. Kita tak boleh duduk. Ingat tak? Dalam surah An-Naba dulu, kita disuruh berbaris-baris. Berdiri itu tak boleh bercakap. Ni yaqumun nas, berdiri dah tu. Dia tidak boleh duduk. Tak duduk. Dalam keadaan uryan. Uryan artinya telanjang. Kita telanjang semua. Semua telanjang. Ya? Tak boleh nak tengok siapa-siapa. Tak boleh. Tapi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata kita di akhirat esok semua telanjang. Kemudian Sayyidatina Aisyah tanya, ya Rasulullah, tak malukah kita tengok seorang-seorang? Kata Rasulullah, kita pada ketika itu masing-masing dengan urusan yang menakutkan. Urusan sendiri yang menakutkan, yang tidak adalah rasa mata nak melihat benda-benda lain. Tak ada nak melihat Tuan Haji Samsuri, tak ada nak tengok muka bini dia, tak ada muka anak dia, muka saya tak ada. Kita dalam keadaan ketakutan, kengerian, kedahsyatan pada hari itu di padang mahsyar. Yang disebutkan di sini, matahari di atas kepala kita ni. Satu kepala, sehingga kalau panas itu mengelojak otak kita ni. Ada yang peluhnya keluar sehingga peluh itu menjadi basah. Jadi banjir pun ada disebutkan. Masa surah Al-Fitar dulu, wal biharu sujirat fujirat, yang meluap-luap airnya sehingga ke daratan tu semua, akhirnya tempat tu menjadi kering, iaitu padang mahsyar tu menjadi kering, kemudian bangun manusia dibangkitkan, duduk di situ dalam keadaan panas, kemudian di situ pula titik peluh kita banyak sehingga banjir. Manusia ramai daripada dulu sampai sekarang. Itu dikatakan liyaumin azim, iaitu hari yang sangat besar, ya. Yaumin azim. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Yaqumun qama. Ya, kita dalam keadaan berdiri. Kalla
Terusnya ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala menyebut kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla artinya jangan macam tu. Allah tanya. Allah menyarankan, Allah firman jangan begitu. Kalla. Artinya jangan kita tempuh jalan yang curang macam tu. Jangan kita mengurangkan sukatan. Jangan mencampur benda yang tak baik, benda yang baik. Beli kurma. Kurma di bawahnya tu buruk, atas ni letak cantik je. Bila kita pilih dia larang, marah. Kita pilih marah. Bila kita selak-selak bawah, benda buruk ke bawah tu. Kita beli udang ke, persutong ke, cantik, besar. Tapi dia kaut tu, tak baik ke bawah tu. Itu merosakkan tu. Tak boleh mencampur adukkan benda yang buruk, benda yang baik. Kena harga tak sama, yang buruk dengan baik harga tak sama. Betul tak? Jadi janganlah macam tu. Kau menipu timbang, lakukan kecurangan. Innahum kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya catatan amal buku itu fujjari, orang yang jahat tu, catatan amal orang jahat letaknya dalam sijjin. Sijjin. Apa maksud? Janganlah disangka bahawa segala perbuatan yang curang itu lepas daripada tilikan Allah. Bahkan semuanya sudah tercatat di sisi Allah dalam sebuah catatan yang bernama sijjin. Sijjin ni. Sijjin ni wama adraka ma sijjin. Ada lagi ayat selepasnya tu. Tahukah kamu apa benda tu yang dimaksudkan dengan sijjin tu? Apa benda sijjin tu? Allah tanya balik. Ya, sijjin ni kalau dipanggil, kalau dalam bahasa Arab panggil sijjin ni penjara. Penjara yang, kalau dalam ilmuan tafsir menyebut penjara yang berada di bawah, sedalam bawah bumi itu. Itu sijjin. Ya, sijjin artinya penjara. Maka betulnya penjaranya orang-orang yang berada dalam dosa. Ya, sudahkah engkau tahu apakah sijjin itu? Kitabun marqum, iaitu kitab yang tertulis. Jadi perbuatannya kecil ataupun yang besar yang disangka telah lupa, padahalnya tidak lupa. Dia tak lupa. Semuanya telah tercatat dalam sijjin. Sijjin. Sehingga manusia tidak dapat mengelak diri daripada pertanyaannya kelak. Dia boleh masuk dalam penjara. Sijjin ni kata kita penjara lah. Tetapi berada dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya catatan-catatan tu ada di situ. Kepada kitab-kitab yang dulu, yang dalam surah Al-Infitar disebut alimat nafsum ma ahdarat. Dia akan mengetahui dirinya sendiri apa yang dia lakukan. Wa idzas suhufu nushirat. Apabila suhufnya dibentang di depannya. Daripada sinilah kitab-kitab dan amalnya dibentang di depannya. Itu sijjin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan kitabun marqum, iaitu kitab yang telah tertulis. Jadi innal abrari lafi innal kitabal fujjari lafi sijjin kitabun marqum wailu yauma idzil lil mukazzibin. Celakalah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Celakalah di hari bagi orang-orang yang mendustakan. Wailu yauma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Jadi keadaan pada hari itu sangat malang lah. Ini sudah kita nyatakan dulu, sangat malang. Ya, kalau kita rasa kita bersalah, berdosa, kita dah tak dapat lari dari ke mana lagi. Harta yang kita dapat
keuntungan berjuta-juta ringgit, tetapi menipu, mendusta, itu yang dibawa di depan dia. Harta banyak berjuta-juta. Tetapi bagaimana pula kalau dia bertaubat? Bertaubat kan daripada kesalahan dia ingat dan dia bertaubat. Dia tahu kesalahan-kesalahan dia. Ataupun dia tak tahu, tiba-tiba dia belajar macam ni, dia tahu kan. Dia tahu, dia pun rasa sedar bahawa perbuatan itu salah. Dia bertaubat. Taubat adakah Allah terima? Allah terima taubat. Dia boleh menghilangkan segala kesalahan dan dalam sijin tadi tu. Dah tertulis dalam sijin tu, dia boleh hilangkan. Innal hasanati yudhibinas sayyiat. Sesungguhnya yang baik itu boleh menghapuskan yang jahat tu. Dan Allah menerima taubat. Tapi taubatan nasuha. Bagaimana pula harta yang lebih-lebih yang dia tahu banyak dia pakai tu? Duit lagi berjuta-juta dalam akaun. Sedangkan duit itu ada duit haram macam mana? Yalah. Pandailah kita, kenalah, kalau katakan dia tu kuat dengan pegangan dia, bahawasanya pendapatan itu sangatlah merugikan dia, syubhah, dia tukarkan kepada macam derma kepada orang lain, ataupun buat maslahah, surau buat jamban ke, jalan raya ke, guna untuk tu. Kenapa? Pendapatan tadi dia nak menyucikan harta tu. Buatlah satu derma-derma yang dibenarkan. Rujuklah Jabatan Agama Islam lah, kan? Nak letak di mana benda tu? Sebab benda tu dah tak betul. Kemudian Jabatan Agama boleh mencadangkan beberapa cadangan-cadangan yang diperlukan untuk menjadikan harta itu dia boleh gunakan. Duit yang juta-juta itu boleh gunakan. Itulah tuan-tuan hadirin yang dihormati sekalian. Benda yang haram ni, ya, itulah yang kita nampak di hari akhirat esok ni. Benda yang haram, jual beli yang haram, ya. Kadang-kadang ialah kalau kita bukan ini saja, benda-benda yang seperti riba, banyak lagi yang perlu kita nak tahu tu. Mungkin ada sini ada kelas fiqah tak tentang riba ada. Boleh menyedarkan kita kan supaya kita selamat. Kenapa selamat? Sekarang ni bolehlah kalau kita nak beli rumah ke, nak beli kereta kan, supaya nak elak daripada riba ni, ada cara dia kan. Beli kereta dia ada, beli rumah dia ada konvensional, dia ada Islamik. Kita gunalah Islamik, mahal sikit pun tak apa. Islamik dan cara yang telah ditentukan oleh syarak kita ni. Dan kita pula merujukkan bukan kepada siapa, kepada orang yang pakar seperti mufti dan jabatan-jabatan agama, dan setiap institusi kewangan pun dah ada pegawai agama. Dah ada dah. Dia boleh rujuk di situ. Alhamdulillah negara kita ni selamat benda-benda macam tu lah. Kita rasa selamat lah. Beli rumah apa semua, selamat daripada riba. Ya, itulah kita nak elakkan. Ya. Baik. Wailu yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Mereka mendustakan hari pembalasan. Kenapa mereka mendustakan hari pembalasan? Kerana mereka tidak percaya. Itu saja. Orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada hari pembalasan, percaya kepada benda yang ghaib yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia yakin, bila yakin dia mendapat hidayah. Bila hidayah dia akan berjaya. Kan? Ulaikal ladzina hadallah, ataupun dalam surah Baqarah, walladzina yu'minuna bima, orang yang yakin ma unzila ilaika, apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, wa ma unzila min qablik, apa yang diturunkan sebelum kamu, sebelum Al-Quran, wa bil akhirati hum yuqinun, di hari akhirat mereka yakin, mereka percaya sungguh-sungguh, yakin, tak ada syak, tak ada zan lagi dah, memang yakin. Macam kita ni yakin sepenuhnya. Wa bil akhirati hum yuqinun,
ulaika ala hudam min rabbi. Mereka itu mendapat hidayah. Kita lah mendapat hidayah. Wa ulaika humul muflihun, berjaya. Mereka itulah orang yang berjaya. Itulah kalau kita mengikut syariat, kita yakin. Tapi kalau mereka tidak yakin, mereka mendustakan hari kiamat, mereka itulah orang-orang yang rosak sebenarnya. Tuan hadirin yang dirahmati sekalian, sampai mana tadi dia? Midin, kemudian idza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata asatirul awwalin, itu cerita-cerita orang dulu-dulu. Ini cerita sihir, cerita orang dulu-dulu. Cerita zaman Nabi Musa dulu, cerita zaman Nabi Sulaiman dulu, bohongnya. Cerita-cerita sihir. Jadi mereka tidak percaya kepada kitab Allah Subhanahu. Tidak percaya, tidak yakin berkitab Allah. Ayat yang saya baca tadi itulah tu. Kalau kita beriman, kita yakin apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapat petunjuk. Petunjuk apa? Jalan kita dan mengetahui kepada alam akhirat tu. Adanya balasan di hari akhirat. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Kalla bal. Sekali lagi Allah sebut, tidak sekali. Jangan macam tu. Bahkan telah ditutup hati mereka oleh apa-apa yang telah mereka usahakan. Kerana seronoknya buat timbangan, dapat duit banyak kan? Orang berniaga, duit banyak. Tipu, menipu. Lagi banyak untung menipu. Allah uji. Sehingga hati mereka tertutup. Kenapa tertutup? Mereka tak yakin. Mereka tak percaya pada hari akhirat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi titik-titik hitam dalam hatinya. Bila titik hitam satu sehingga menutup hati ni, hitam kehitaman. Kalau orang ahli zikir tahulah, zikir tak akan lepas lagi. Tak masuk-masuk. Zikir dia melantun-lantun. Sebab apa? Gelapnya, tebalnya kehitaman dalam hati mereka. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit. Itu titik hitam tu. Fi qulubihim maradun fazada, maka Allah SWT tambahkan lagi penyakit tu. Fazadahumullahu marada. Jadi tuan-tuan kalau berzikir, kalau ingat Allah, ada rasa tak? Kalau masa melantun tu ada masalah tu. Pergi ke ingat lain, tak jadi sini. Sembahyang pun macam tu, tak khusyuk-khusyuk. Pergi tempat lain juga otaknya tu. Dia bukan ke sini, ke sini. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tentukan hati kita ni yang paling penting sekali. Dengan zikrullah, ingat Allah, baca Quran. Ingat Allah, zikrullah lah, ingat Allah lah. Baru hati kita bersih. Itu tujuan. Kita kena taubat dulu, sujud menyembah Allah, istighfar, wabil ashari yastaghfirun. Waktu sahur, waktu pagi-pagi mereka yastaghfirun, mereka mohon ampun. Barulah titik-titik hitam tu seperti dicucinya belakang kuali tu menggunakan penyental besi tu. Nak bagi kilat tu. Baru nampak jalan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan pejam macam ni, masih lagi nak ingat apa lain? Tak adalah. Solat tu kena pegang betul-betul supaya jangan kita sampai ke akhirnya kita lalai. Bukan solat, mengingat benda lain. Jadi hati tu kena jaga. Sebab itu dia kata kalla bal rona. Roni adalah titik-titik hitam. Dia tak nampak ada. Mula-mula Roni, kata Imam Ibn Kathir, dia sebut Roni adalah satu titik-titik hitam sedikit sehingga menutup segala sekaliannya. Itu Ron. Itu maksudnya Ron. Ala qulubihim ma kanu yaksubun. Atas perbuatan dia tadi, dia menutupkan hatinya tu. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Ayat seterusnya, jangan macam tu, sesungguhnya mereka dari Tuhan mereka
di hari ia telah tertutup. Ya, maksudnya bila sudah mati masuk akhirat, tak ada lagi dia. Apa-apa yang tak boleh bantu pun. Saudara mara yang ketiga dulu, yauma yafirru min akhi. Mereka akan lari daripada saudara-saudaranya. Wa ummihi wa abi, mereka lari daripada mak dan bapaknya. Wa sahibatihi wa akhi, mereka lari daripada wa sahibatihi, isteri dan anak-anak. Kenapa? Dengan urusan masing-masing dalam keadaan yang kelang kabut dan menakutkan. Thumma innahum lasalul jahim, kemudian sesungguhnya mereka akan bergelimang. Lasal ni artinya mereka bergelimang. Ya, diri mereka menjadi bahan pembakaran. Ya, diri mereka menjadi bahan pembakaran, kiri kanan bahan bakaran. Makanan mereka makanan yang berduri dan panas. Minuman mereka adalah minuman yang panas. Kemudian summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian itu akan dikatakanlah kepada mereka, inilah tempat yang telah kamu dustakan dahulu. Sesuai dengan perbuatannya yang jahat, perbuatan yang menghancurkan, memporak-porandakan dan melibatkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala hantarkan dia ke dalam Nabi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana mereka dulu dalam membuat timbangan yang curang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan rana, hatinya tertutup oleh ran. Ran ini adalah satu dosa penutup yang menutup. Ran ni sikit-sikit titik hitam, titik lama-lama menutup hatinya. Pernah satu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'minin idza adhhaba kanat naqtatun sauda'un fi qalbihi fa in taba wastaghfara saqul qalbuhu fa in zadat hatta ta'lu qalbuhu wa zakarranu alladhi dzakarallahu fil Qur'an. Katanya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang mukmin itu bila dia berbuat dosa, idza dzambaka kanat naktubuhu sauda, bila dia buat satu dosa terjadi suatu titik hitam pada hatinya. Fa idza taba fa in taba, maka jika sekiranya mereka bertaubat dan dicabutkan diri dari dosa itu, kalau dia bertaubat, cabut sikit-sikit dan segera memohon ampun kepada Allah, hapuslah titik hitam itu. Tetapi jika bertambah dosanya, bertambahlah pula titik itu. Itulah dia ran yang disebut oleh Allah dalam Quran itu. Kalla bal ran. Itu ran artinya titik-titik hitam. Ya. Jadi itulah daripada ayat-ayat yang kita tadabbur pada malam ini, ayat 1 hingga 17 yang menyebut tentang keadaan orang yang curang, serta mereka akan dibangkitkan di hari akhirat kerana mereka tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Mereka mendusta ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala campakkan mereka ke dalam lasalul jahim, bergelimang dengan neraka jahanam. Kenapa? Kerana tidak ada bagi mereka pertolongan. Bahkan mereka mahjubun. Mahjubun artinya terhalang daripada sesiapa-siapa nak membantu. Wallahu a'lam bissawab. Hanya sekadar itu saja untuk pada malam ini. InsyaAllah seterusnya kita akan tafsirkan akan datang mengenai orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala pula, iaitu kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Orang yang berbuat baik, kebajikan, catatan amal bukunya diletak di tempat illiyin. Apa illiyin itu? InsyaAllah kita akan tafsirkan masa-masa akan datang, di masa kesempatan yang sama, insyaAllah.
Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma, Allahumma rzuqna fahma, Allahumma nawwir bi nur ilmik, Allahumma ab'idna an-nisyan. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alil qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri muhsina wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa ila jannati rafiqa wa ila an-nari sitra wa hijaba wa ila al-khairati kulliha dalila wa imaman bi fadlika wa judika wa karamika ya karim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansuril mujahidin fi Falastin, Allahumma thabbit imanahum, Allahumma anzilis sakinata fi qulubihim wa wahhid sufufahum, Allahumma aghlikil kafarata wal musyrikin, Allahumma dammiril yahudi wal israil wa shattit kalimatahum wa farriq jam'ahum, Allahumma ansuril mujahidin a'da'ina wa a'da'ad din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا